Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita di dalam kelas matematik tahun 6, belajar bersama Cikgu Syahidah Zainuddin. Matematik memang mudah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat 1. Menyatakan maksud dan kenal aset dan liability, faedah dan cukai perkhidmatan. 2. Dapat menyelesaikan masalah melibatkan aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan dengan betul. Kita lihat yang pertama, apa itu aset? Puan Hamidah seorang hartawan. Beliau memiliki banyak harta seperti tanah, banglo, wang tunai dan sebagainya. Wah, ini menunjukkan Puan Hamidah seorang yang miskin atau kaya? Ya, kaya, kerana Puan Hamidah memiliki rumah, tanah, emas, simpanan dan pelaburan, juga wang tunai dan kereta. Jadi, apa itu aset? Aset ialah apa yang dimiliki. Bagus atau tidak? Bagus, sebab boleh jadi kaya. Seterusnya ialah liability. Apa itu liability? Jiran saya mengalami tekanan emosi. Dia menanggung liability yang banyak kerana dia perlu membayar ansuran kereta, ansuran rumah, hutang kad kredit, perlu membuat bayaran bil-bil dan juga cukai. Maka, apa itu liability? Liability ialah tanggungan keuangan atau hutang. Bagus atau tidak bagus? Tidak bagus, kerana liability yang tinggi boleh menjadikan kita miskin. Oleh itu, pengurusan keuangan yang baik di mana aset lebih banyak daripada liability. Manakala pengurusan keuangan yang kurang baik di mana liability lebih banyak daripada aset. Kita lihat contoh pada buku teks muka surat 80. Pendapatan tahunan Encik Latif ialah RM51,000. Encik Latif mempunyai aset rumah bernilai RM90,000. Simpanan tetap RM30,000, manakala aset kereta Encik Latif ialah RM40,000. Liability Encik Latif pula mempunyai pinjaman perumahan RM60,000, pinjaman kereta RM20,000 dan pinjaman pelajaran sebanyak RM18,000. Manakala pendapatan tahunan Encik Faris juga sama sebanyak RM51,000. Tetapi aset yang dimiliki oleh Encik Faris, rumah bernilai RM90,000, simpanan tetap RM10,000 dan kereta RM20,000. Liability Encik Faris, pinjaman perumahan RM30,000, pinjaman kereta RM10,000, pinjaman pelajaran RM15,000. Manakala liability Encik Faris mempunyai hutang kad kredit sebanyak RM5,000. Kita
lihat berapakah jumlah aset yang ada pada Encik Latif. Rumah RM90,000, simpanan tetap RM30,000 dan kereta RM40,000. Maka jumlahnya semuanya ialah RM160,000. Liability Encik Latif: pinjaman perumahan RM60,000, pinjaman kereta RM20,000, pinjaman pelajaran RM18,000. Maka jumlah liability Encik Latif ialah bernilai RM98,000. Aset Encik Faris pula, rumah RM90,000, simpanan tetap RM10,000 dan kereta RM20,000. Jumlah keseluruhan aset Encik Faris ialah RM120,000. Manakala liability Encik Faris, pinjaman perumahan RM30,000, kereta RM10,000, pinjaman pelajaran RM15,000 dan tambah lagi dengan hutang kad kredit bernilai RM5,000, maka jumlahnya ialah sebanyak RM60,000. Cuba kita bandingkan aset dan liability untuk Encik Latif dan juga Encik Faris. Didapati aset bagi Encik Latif ialah bernilai sebanyak RM160,000. Aset bagi Encik Faris pula ialah RM120,000. Liability Encik Latif ialah sebanyak RM98,000, manakala liability Encik Faris hanya sebanyak RM60,000. Didapati kedua-dua Encik Latif dan Faris mempunyai nilai aset yang lebih daripada liability. Aset bagi Encik Latif melebihi sebanyak RM62,000. Aset bagi Encik Faris pula melebihi sebanyak RM60,000 sahaja. Siapakah lebih bijak menguruskan pendapatan? Ya, didapati Encik Latif dan Encik Faris kedua-duanya bijak menguruskan pendapatan. Walaupun Encik Latif melebihi aset sebanyak RM2,000 berbanding Encik Faris. Ini kerana nilai aset masing-masing melebihi daripada liability. Ingat ya, jika aset melebihi daripada nilai liability, ini bermakna baik. Jika liability melebihi nilai aset, maka ini adalah kurang baik. Seterusnya ialah faedah. Lihat situasi berikut. Ini ialah catatan bagi sebuah akaun buku bank. Tercatat pada bahagian tarikh 30 Disember 2015, wang masuk ialah RM430. Dan pada baki di hujungnya tercatat juga RM430. Setahun kemudian, 31 Disember 2016, tiada wang masuk tetapi tercatat faedah RM12.90. Maka pada bahagian baki tercatat RM442.90. Kanak-kanak tersebut bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ada RM12.90 dalam akaun saya?" Itu adalah nilai faedah 3% yang diberikan oleh bank dalam setahun. Bagaimana untuk kita mengira nilai faedah yang diterima oleh Rina dalam setahun? Kita perlu mendarabkan faedah dengan simpanan dan tempoh.
Faedah yang Rina perolehi ialah 3%. Maka kita darabkan 3% dengan 430 dan tempoh hanya setahun, iaitu 1. Jadi 3% ditukarkan menjadi 3/100 darab dengan 430 dan juga darab dengan 1. Kita cancelkan sifar, maka yang tinggal ialah 43 darab dengan 3. 3 darab 3 9, 4 darab 3 12. Maka 43 darab 3 memberikan jawapan 129. Jangan lupa 10, kita perlu bahagikan 129 dengan 10. Apabila bahagi 10, ingat kemahiran menggerakkan titik dari titik perpuluhan. 129 tiada titik, maka titiknya ada di pada bahagian hujung sekali. Jadi kita gerakkan satu kali kerana 10 hanya ada satu sifar. Maka jawapannya ialah RM12.90. Inilah cara untuk mengira nilai faedah. Oleh itu, faedah ialah sejumlah wang yang diperolehi atas simpanan wang di bank. Mari kita lihat contoh soalan yang berikut. Ismail mendapat pinjaman pendidikan berjumlah RM100,000 dengan faedah 2% setahun. Berapakah faedah yang perlu dibayar oleh Ismail dalam tempoh 5 tahun? Maklumat penting dalam soalan ini ialah jumlah pinjaman RM100,000 dan faedah 2% setahun. Soalan mengkehendaki kita mencari faedah dalam tempoh 5 tahun. Jadi, untuk mencari nilai faedah, faedah darab dengan simpanan dan darab dengan tempoh, iaitu faedah 2% darab dengan nilai RM100,000 dan darab dengan 5. 2% dijadikan 2/100 darab dengan 100,000 dan darab dengan 5. Sifar kita cancelkan, maka yang tinggal ialah 1000 darab dengan 2 dan juga darab dengan 5. 1000 darab 2 mendapat jawapan nilai 2000. 2000 darab dengan 5 memberi jawapan 10,000. Maka nilai faedah Encik Ismail dalam tempoh 5 tahun ialah RM10,000. Maka, jika soalan menghendaki mencari berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Ismail jika dia menyelesaikan kesemua pinjamannya, kita perlu tambahkan pinjaman dengan nilai faedah RM10,000 tadi, iaitu RM100,000 jumlah pinjaman tambah faedah RM10 yang perlu dibayar, maka jumlah bayaran yang perlu dijelaskan oleh Encik Ismail bernilai RM110,000. Contoh soalan seterusnya. Fakrul membuat pinjaman RM80,000 daripada tabung ekonomi kumpulan niaga tekun untuk memulakan perniagaan. Bermakna dia nak berniaga, dia membuat pinjaman sebanyak RM80,000. Dia perlu membayar sumbangan sebanyak 3% setahun daripada pinjamannya. Berapakah nilai sumbangan itu pada setiap bulan? Kata kunci pinjaman
pinjaman RM80,000 membayar sumbangan sebanyak 3% setahun. Dan kita perlu cari nilai sumbangan bagi setiap bulan. Jadi, nilai sumbangan setahun, kita perlu mendarabkan 3% dengan RM80,000. Jadikan 3% kepada 3/100 darab dengan RM80,000. Cancelkan sifar yang ada. Maka yang tinggal ialah 800 darab dengan 3. 800 darab 3, jawapannya ialah 2,400. Nilai sumbangan ialah bernilai sebanyak 2,400. Ini ialah dalam tempoh setahun. Untuk mencari nilai tempoh bagi setiap bulan, kita kena ketahui 1 tahun ialah bersamaan dengan 12 bulan. Maka 2,400 perlu dibahagikan dengan 12. Bahagikan 2,400 dengan 12. Dalam sifar 12 ada 24, iaitu yang kedua. Okey, turunkan sifar, maka jawapannya tetap sifar. Akhirnya, nilai sumbangan sebulan ialah sebanyak RM200. Akhir sekali, apa itu cukai perkhidmatan? Lihat contoh situasi di sebuah kedai makan. Pelanggan bertanya, harga makanan hanya RM45.80. Mengapa jumlah bayaran RM48.55? Oh, jumlah itu termasuk cukai perkhidmatan 6%, Encik. Bermakna kedai tersebut mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, lihat bil tersebut, di mana jumlah asalnya ialah RM45.80, tetapi dikenakan cukai RM2.75. Dari mana datangnya RM2.75? RM2.75 ini ialah dari cukai perkhidmatan 6% darab dengan RM45.80, iaitu 6% darab dengan RM45.80. RM45.80 darab dengan 6, jawapannya ialah RM274.80. Bahagikan dengan 100 menjadi 2.748. Dalam ringgit, tiada 3 tempat perpuluhan, iaitu dalam sen belakang tu. Tak boleh ada 3 digit. Kita bundarkan 2 tempat perpuluhan, maka cukai yang dikenakan ialah RM2.75. Inilah cara pengiraan untuk mendapatkan nilai cukai tersebut. Maka jumlah yang perlu dibayar daripada RM45.80 tambah cukai RM2.75 menjadi jumlah bayarannya ialah RM48.55. Maka cukai perkhidmatan ialah cukai yang perlu dibayar ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan tertentu seperti di hotel dan restoran makanan segera. Contoh restoran makanan segera yang mengenakan cukai perkhidmatan ialah seperti di McDonald, KFC dan seumpamanya.
Jika kita membeli di gerai-gerai tepi jalan, biasanya tiada cukai perkhidmatan yang dikenakan. Lihat contoh soalan yang berikut. Alia dan 4 ahli keluarganya menikmati makan malam di sebuah restoran. Harga bagi setiap orang ialah RM45. Cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 7%. Hitung bayaran makan malam mereka sekeluarga. Maklumat penting dalam soalan ini ialah setiap orang perlu membayar RM45. Cukai perkhidmatan ialah 7%. Soalan mengkehendaki kita menjawab mencari bayaran makan mereka sekeluarga. Oleh itu, kita perlu mendarabkan 7% dengan RM45. 7/100 darab dengan 45. 45 darab dengan 7 dahulu. 7 darab 5 ialah 35. 7 darab 4 tambah 3 menjadi 31. Maka 45 darab 7 jawapannya ialah 315. Jangan lupa bahagi dengan 100. Gerakkan 2 titik dari hujung ke kiri 2 langkah. Menjadi jawapannya ialah sebanyak RM3.15. Inilah cukai, nilai cukai yang dikenakan kepada setiap orang. Maka setiap orang perlu membayar RM45 tambah RM3.15. Jumlahnya ialah RM48.15. Ahli keluarga Alia termasuk Alia ialah seramai 5 orang. Bayaran bagi 5 orang, kita perlu mendarabkan RM48.15 darab 5. 5 darab 5, 25. 1 darab 5, 5 tambah 2 ialah 7. 5 darab 8, 40. 5 darab 4 ialah 20. Tambah 4 bersamaan 24. Jangan lupa tanda titik antara ringgit dengan sen. Oleh itu, bayaran bagi makan malam mereka sekeluarga seramai 5 orang ialah RM240.75. Okey, baiklah. Untuk mengukuhkan kefahaman, perlu buat latihan. Rujuk buku teks muka surat 87. Buat latihan latih diri soalan A, B dan C ke dalam buku tulis MT3 Gamma. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.